أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan serta keampunannya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita perolehi itu dapat sama-sama kita manfaatkan ketika mana hidup kita atas bumi ini dan ketika mana kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tuan-tuan, saya berpesan kepada diri saya yang banyak melakukan dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya mengajak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita mempertingkatkan rasa takut kita kepada Allah, rasa bimbang kita kepada azab yang bakal akan menimpa kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan. Mudah-mudahan dengan perasaan ataupun rasa begitu kita dijauhkan oleh Allah daripada melakukan segala perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terselamat di dunia dan kita akan selamat juga di akhirat nanti, insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Quran ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Suratul Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah taala berfirman yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia. Kalau kita manusia, kita tergolong sekali ya. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu. Ayat itu khusus kepada orang beriman. Tapi ini Allah Ta'ala ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Kalau kita rasa kita ni manusia, bukan binatang, makna tak masuk sekali ya dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, takutlah kamu kepada Allah, takut sungguh-sungguh kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Fikir-fikir sama tentang lepas kita mati ni nak jadi lagu mana, di padang mahsyar nanti nak jadi macam mana, di tempat yang Allah Ta'ala sediakan sama ada syurga ataupun neraka, kita nak pergi tang mana. Kita kena fikir yang tu. Bila kita nak fikir lah ni, waktu kita duk sihat lagi, waktu kita duk kuat lagi, waktu ni kena fikir. Waktu dah tak sihat, payah dah nak fikir benda ni, ataupun dekat-dekat nak mati, lagi-lagi susah nak fikir tentang benda ni. Lagi-lagilah kalau apa yang Allah Ta'ala sebut ini, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan datangkan kepada kamu bila, tak tahu bila, tapi akan datang benda ni. Allah Ta'ala kata zilzal. Zilzal ni apa makna? Zilzal ni satu goncangan yang kuat. Dalam juzuk yang ke-30 daripada Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas, kita akan jumpa satu surah yang namanya surah Zilzalah.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tok Imam rajin bawa surah ni. Cerita tentang goncangan yang kuat yang Allah Ta'ala akan hadirkan kepada kamu. Bila? Tak tahu. Lagu tu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika datangnya benda tersebut, goncangan yang kuat tersebut, kata Allah, manusia ini hidup dalam keadaan wanita yang sedang menyusukan anak dia. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Manusia ataupun wanita yang sedang menyusukan anak dia. Orang perempuan ada anak kecil sedang menyusukan anak dia. Anak tadi tu akan jatuh macam tu je, terlepas macam tu dalam keadaan dia tak sedar. Mana ada orang perempuan macam tu? Betul tak? Orang perempuan ni biasanya sayang sungguh ke anak. Sayang sungguh-sungguh ke anak dia. Kalau jatuh tu tak ada anak merah, dia gosok setengah jam. Dia gosok setengah jam, sayangnya. Kadang terentuk sikit je kan? Tinggal masak sampai hangit tak apa, main gosok anak. Pengalaman pagi tadi. Nak masak nasi bubuk kat anak, last kali hangit pasal apa? Anak jatuh sikit dah. Lagu tu. Sayangnya ke anak, tak nak anak ni jadi lebam ataupun jadi merah. Sayangnya ke anak sampai ke tahap macam tu, kita sapu, kita gosok anak ni. Tapi bila terjadinya perkara tersebut, peristiwa tersebut, anak tadi akan dilepas macam tu saja. Dalam keadaan sedang menyusukan anak, anak tadi dilepaskan macam tu saja. Mana mungkin seorang perempuan akan buat macam tu. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Kemudian orang perempuan yang sedang hamil, yang sedang mengandung, berguguran macam tu dalam keadaan dia tak sedar. Mana mungkin nak beranak ni sakit. Mana dah tak sakit bersalin. Orang kata, ustaz, itu yang hak luar nikah biasa je depa bersalin. Memang betul. Mungkin mereka tak sakit di sini, tapi sakit juga. Tapi nak cover malu punya pasal, tak apalah. Malu lebih besar daripada sakit nak melahirkan anak. Tuan-tuan, di Hospital Sungai Buloh boleh dikatakan setiap hari ada kelahiran luar nikah. Di Hospital Sungai Buloh 2-3 hari lepas, budak baru umur 16 tahun. Mula-mula dibagi tahu kata gastrik, sakit perut. Bila dicek oleh doktor, rupanya ada benda. Rupanya ada budak. Dok tengok ada budak. Abang kata sakit perut. Isteri saya bertugas ONG di situ. Jadi bahagian sakit puan, beranak apa semua ni, bahagian dia boleh dikatakan setiap hari. Di mana? Di Hospital Sungai Buloh. Tuan-tuan. Tetapi apabila terjadinya peristiwa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taranna sasukara. Orang perempuan yang sedang hamil boleh berguguran macam tu dalam keadaan dia tak sedar, dan kehidupan umat manusia ketika itu, kata Allah, dalam keadaan huru-hara, seolah-olah orang yang mabuk. Wa taranna sasukara, depa ni huru-hara seolah-olah orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka bukannya mabuk. Depa tak mabuk pun, tetapi jadi seolah-olah orang yang mabuk. Tuan-tuan pernah tengok orang mabuk macam mana? Dia punya pening ni, macam saya tengok pening ni, sakit kepala daripada Kedah ni, daripada Baling, singgah sekejap di rumah di Rawang, letak anak, letak bini, siap-siap tukar baju, mai sini pula. Tertinggal pula smart tag, Allahu Akbar, ditol punya panjang. Sakit kepala dah satu dah, tertinggal pula smart tag, gatai pergi duk letak bawah, gatai pergi duk buat turun. Lagu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup dalam keadaan huru-hara macam orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka bukannya mabuk. Habis tu pasal apa jadi macam tu? Mereka jadi macam tu kerana masing-masing nak menyelamatkan diri sendiri. Masing-masing nak menyelamatkan diri sendiri. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau bom jatuh, kedebum jatuh, orang ramai waktu tu jadi macam mana? Masing-masing nak selamatkan diri. Tak kira dah kamu selamat ke kamu tak selamat, asalkan aku selamat. Lagu tu. Manusia hidup dalam keadaan macam tu. Sedangkan mereka bukan mabuk, tapi jadi macam mana orang mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi yang terjadi itu, kata Allah, merupakan azab daripada Allah, merupakan peringatan daripada Allah yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat dahsyat.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada pengalaman bersama dengan orang yang mabuk. Waktu belajar dulu, biasanya petang-petang ni main takraw. Biasanya petang-petang main takraw. Main takraw kita buat turunlah ayak satu botol ni. Habuan nak minum, dahaga minum. Ada seorang kawan ni daripada Johor. Waktu tu belajar di Pulau Pinang. Dia tak bawa ayak. Tiba-tiba habis main letih. Kita ni semua pakat naik asrama, mandi-mandi sembahyang maghrib. Dia tak naik lagi, masuk dulu kedai Cina. Masuk kedai Cina beli ayak tin. Lagu tu. Kita naik asrama, mandi-mandi semua maghrib berjamaah, kemudian makan nasi, kemudian solat Isyak. Selesai solat Isyak, wirid, zikir apa semua, dia tak naik lagi. Kita pun heran, mana budak ni? Ada kawan kata, cuba pergi tengok kat tempat main tadi. Kita pun turun daripada asrama, turun tangga, tak ada nak sampai ke bawah. Tengah-tengah tu dia tengah duk tidur. Tu, hak yang lambat tadi tu tengah duk tidur kat tengah-tengah tangga tu. Kan tangga naik macam tu, jadi macam tu, kemudian naik semula. Dia tidur kat tengah tu. Kita pun pergi kejut dia. Hei, pasal apa tidur tadi? Kalau nak tidur pun naiklah atas. Tahu dia kata apa? Atas mana lagi, aku duk tidur dalam bilik atas katil dah ni. Hampa duk kacau pasal apa? Bila dia cakap macam tu, kita tengok perhati tin ayak hak dia minum tu, rupa-rupanya arak. Rezeki dia minum arak. Tapi jadi lagu tu. Dia tak sengaja. Bukan nak kata rezeki macam mana, dia tak sengaja. Sekurang-kurangnya dia dapat rasa kita ingat duk gagah pi. Sat lagi tak apa, nak try tengok kan. Mabuk lagu mana. Duk pi try jangan. Dia nak buat macam mana, dia tak sengaja. Dia pi beli tu tin warna oren, tapi dia tulis tak ingat dah apa dia tulis, tiger ke apa tak ingat dah. Tapi memang arak. Pening sampai tidur kat tangga, dia kata dia tidur atas katil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang mabuk. Keadaan umat manusia ketika mana Allah Subhanahu wa taala turunkan benda tadi, maka keadaan umat manusia lagu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul persoalan. Datang ke belum benda yang Allah Ta'ala cerita ni kat kita ni, di Shah Alam ataupun di Malaysia ni, dah berlaku ke belum? Belum lagi. Betul tak? Belum lagi. Tak ada lagi. Kalau jadi pun sebelum ni tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, gegaran yang kuat sehingga mencetuskan tsunami yang besar. Habis lebih daripada ratusan ribu yang meninggal. Jadi anak yatim, janda semua ramai di sana. Aku tak percaya, pergi tengok. Tengok janda apa semua ramai di sana. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nak janda baik, pergi Pahang, Bentong. Itu janda baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak ceritanya Allah Taala tak bawa mai lagi benda tu kat kita. Allah Taala tak bawa mai lagi. Baru kena kat tepi-tepi kita aja. Kalau jadi pun gunung berapi di Indonesia. Kalau jadi pun gegaran gempa bumi yang kuat di Pakistan satu ketika dulu. Ingat tak? Tapi tempat kita ni Allah Ta'ala tak bawa mai lagi benda tu. Allah Ta'ala buat mai yang ringan-ringan je. Itu pun manusia dah tak tahan dah. Kemarau panjang, hilang kapal terbang, jerebu, tu semua Allah Ta'ala bawa mai kat kita. Betul tak? Hari ni dikhabarkan kata dah berakhirnya MH370. Sonok tuan-tuan, bila berakhir ni, saya daripada Kedah tuan-tuan, buka radio, mana-mana radio pun baca Quran, baca Al-Fatihah, baca doa, bagus tuan-tuan. Sebelum ni kalau nak dengar benda-benda yang kita duk dengar hari ni, yang saya dengar hari ni tuan-tuan, radio Aikim je. Itu pun selang-seli lama-lama sekali. Hak lain duk promote barangan lah. Barangan itu, barangan ni kan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ni boleh dikatakan semua radio baca doa, baca Quran, termasuk radio klasik tadi ni, tekan sekali radio klasik nak main sini tuan-tuan. Sebelum ni kalau radio klasik ni dengar lagu lama-lama je kan? Tapi hari ni tuan-tuan banyak ngaji Quran, bagusnya. Bila jadi macam ni, manusia jadi sedar tuan-tuan. Manusia jadi sedar supaya kembali kepada Allah. Itu boleh memberikan ketenangan. Faham pun. Tapi sebelum ni kenapa kamu tak buat? Sebab kamu lalai. Bila Allah Ta'ala bagi bab satu ujian, barulah kita sedar bahawa kita ni kalau nak tenangkan hati, kena ingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita nak tenang, kena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan orang yang beriman kepada Allah, betul? Kita ni tergolong di kalangan orang yang beriman.
Bila kita ni tergolong di kalangan orang yang beriman, kalau muka surat yang pertama daripada suratul Baqarah cerita tentang benda yang gaib. Benda yang gaib. Di antara benda yang kita wajib percaya adalah benda yang gaib. Benda yang gaib ni kita tak nampak. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatasi kehebatan yang ada kepada kita. Kehebatan yang ada kita terbatas. Hebat pilah terang mana pun kita tidak boleh menandingi kehebatan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan bukan nak kata buat kapal terbang, tak lah. Buat beras yang kecil tu. Beras tuan-tuan besar mana je, kecil je. Betul tak Haji? Beras kecil je. Kita mampu buat? Tak mampu. Tak mampu kita nak buat. Tu yang kita duk makan setiap hari. Setiap hari makan nasi, setiap hari makan nasi. Tapi beras tak boleh nak buat. Beras kita makan kecil je, pendek. Dalam kecil, pendek pula. Lainlah kalau basmati. Basmati nasi Arab kan. Tu agak panjang, besar. Tu basmati. Hak kita duk makan bas hidup. Bas hidup pendek tuan-tuan. Tu pun kita tak mampu nak buat. Tak mampu. Air kita tak mampu nak buat. Habis tu persoalan, kenapa kita berani melanggar perintah Allah? Kita berani buat benda yang Allah Ta'ala larang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kecoh. Nak buat sembahyang jenazah ke tidak? Nak buat sembahyang jenazah ke tidak? Tidak? Kecoh hari ni. Nak sedekah Fatihah ke tidak? Nak sedekah Fatihah ke tidak? Tak confirm mati. Siapa yang boleh bagi confirm bahawa penumpang semua tu mati? Tak boleh. Cuma kenyataannya ialah penerbangan tersebut berakhir di lautan India. Itu je. Bahan bukti tak ada lagi. Kalau nak boleh isytihar mati tuan-tuan selepas 4 tahun. Tapi boleh tak kita nak baca Fatihah? Boleh. Kita baca sebagai doa. Tapi jangan buat umum pula. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Sebab Malaysia ni tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni, bila sebut sedekah Fatihah ni confirm mati. Betul tak? Ghalibnya begitu. Bila sedekah Fatihah confirm mati. Jadi nak mengelak daripada kekeliruan, tak payah buat pengumuman. Nak baca Fatihah, baca masing-masing. Sebab lagi kalau kita kata Al-Fatihah, mati dah ke depa ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut kita ni orang beriman tuan-tuan, kita kena percaya juga kepada benda yang gaib. Pelik tak bagi kita? Pelik. Saya sebelum ni saya pernah bagi tahu tuan-tuan, tapi tak tahu kuliah saya di mana. Saya kata insya-Allah 24 hari bulan confirm lah kita akan tahu. Saya pernah sebut macam tu, tapi tak tahu di kuliah mana tuan-tuan. Tak ada rakaman pula. Saya kata 24 hari bulan insya-Allah diumumkan jumpa. Sama ada macam mana keadaan itu tak tahu, tapi 24 hari bulan. Tuan-tuan betul. Rupa-rupanya kemarin 24 hari bulan Najib umum sungguh. 23 hari bulan dah raya di Kajang. Tapi tak ada kaitan pun, tak ada kaitan. Cuma firasat saya lah, saya bukan untuk bomo tuan-tuan. Saya bukan bomo, saya tuan-tuan kata saya bomo jenuh Saya bukan bomo, teropong pun tak ada tuan-tuan. Bubu lagi lah tak ada. Buah nyok ada lah sikit-sikit. Kalau nak berdayung atas lantai itu bukan saya tuan-tuan. Tapi saya pernah sebut macam tu, 24 hari bulan confirm kita akan tahu. Alhamdulillah lah Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk kepada kita, hari ini tahu sungguh. Cumanya berakhir saja di situ. Hidup ke mati wallahu Subhanahu wa taala alam. Pelik bagi kita tetapi tak pelik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar satu kisah yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi pemerintah ketika itu, yang berada di bawah dia bukan sekadar manusia, bahkan binatang dan jin. Ratu Balqis pula duduk di tempat lain dan menjadi pembesar juga. Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perkataan bismillah ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Sebelum Allah Ta'ala turun ayat ni, bismillah disebut sebagai bismikallahumma. Dekat tu je. Ataupun bismillah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim mengambil daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kisah ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Sulaiman hantar surat kepada Ratu Balqis, suruh mereka itu supaya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kalau kamu tak nak beriman, kami akan hantar bala tentera kami. Kemudian Ratu Balqis ni dia perempuan. Dia terkejut dengan surat yang dibawa oleh Hud-Hud tersebut. Burung Hud-Hud bawa. Dia kata ni bukan calang-calang orang, yang bawa bukan manusia. Kemudian dia pun jumpa dengan pembesar-pembesar, menteri-menteri kabinet dia. Jumpa macam mana nak selesaikan benda ni. Apa keputusan kita? Ratu Balqis kata, aku sekali-kali tidak akan memutuskan satu perkara, melainkan aku akan berbincang dengan kamu terlebih dahulu. Tuan-tuan, Ratu Balqis dia takkan putus sendiri dia, tuan-tuan, satu-satu keputusan. Dia pun ada majlis syura juga. Tapi tak tahulah majlis syura ulama ke tidak, tuan-tuan. Ratu Balqis. Last kali menteri-menteri dia sebut apa? Pembesar-pembesar negeri dia sebut apa? Dia kata, wahai Balqis, kamu buatlah apa-apa keputusan pun, kami bersedia untuk berkhidmat dengan kamu. Kita ada kekuatan, kita ada segala-galanya. Kami hanya tunggu kamu bagi arahan je, kami akan ikut. Lagu tu dicerita dalam surah An-Naml. Tuan-tuan cari sendiri ya, saya tak sempat tadi. Dicerita dalam surah An-Naml. Lalu Balqis mengambil keputusan supaya hantar juga utusan daripada tempat dia pergi ke tempat ataupun istana Sulaiman. Pergi ke sana, bawa satu surat, bagi tahu kepada Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis bukan sekadar bagi surat, satu lagi dia bagi hadiah. Apa yang ada di fikiran Ratu Balqis? Ratu Balqis beranggapan bahawa sekiranya kita bagi hadiah, maka Sulaiman akan jadi tawa hati, akan jadi bila terima hadiah ni jadi tak jadilah keputusan nak sebelum ni nak pergi serang, kita jadi baik semulalah. Lagu tu. Ni tuan-tuan, ni cerdik tak cerdiknya Ratu Balqis. Dia kata, kalaulah Sulaiman ni sekadar pemerintah, maka dia akan terima hadiah yang aku bagi. Tapi kalaulah Sulaiman ini seorang nabi dan seorang rasul, dalam masa sama dia pemerintah, dia tidak akan terima hadiah yang aku bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka utusan tadi sampai kepada tempat Sulaiman, maka bawa benda tadi kepada Sulaiman. Sulaiman suruh patah balik. Nabi Sulaiman suruh balik, irji' ilaihim, pergi balik kepada kaum kamu, aku takkan terima. Jangan kamu sangka dengan apa yang kamu bagi ini, pemberian yang kamu bagi ini, aku akan tunduk kepada kamu, aku akan sokong kamu. Tidak. Kamu nak bagi apa kat aku? Nak bagi duit 1,200, boleh, aku ambil. Kalau kita tuan-tuan nak bagi berapa? 600, tolak 50 insurans, tinggal 500,500. Kalau kita tuan-tuan ambil, Nabi Sulaiman tak ambil, tuan-tuan. Nabi Sulaiman tak ambil. Nak ambil boleh tak? Boleh. Tapi takut bila kita ambil jadi tak tergamak. Kita lagu tu. Kita bila ambil tuan-tuan, dia jadi tak tergamak selalu. Nak pula lama-lama sekali. Kalau hak ni setiap hari tak apa. Hak ni lama-lama sekali tuan-tuan, jadi tak tergamak. Ni Ratu Balqis dah fikir dah benda ni. Nak melemahkan seseorang, bagi hadiah, bagi benda, manusia akan lemah. Kalau Sulaiman ini seorang nabi dan rasul, dia tidak akan mengalah dengan pemberian yang aku bagi. Tiba-tiba bila utusan Balqis itu bawa balik semula pemberian tadi itu, terkejut Ratu Balqis bahawa ni bukan calang-calang orang. Ini bukan calang-calang orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Balqis tengok macam tu, kalau macam tu kita pergi jumpa sendiri. Aku sendiri nak pergi jumpa Sulaiman. Aku sendiri nak pergi jumpa Sulaiman. Bila dia kata dia nak pergi jumpa Sulaiman, maka menteri-menteri kabinet akan buat persiapan, akan pergi sekali. Maka kelengkapan tuan-tuan, pengawal saja 12,000 orang. 12,000 orang akan mengiring Ratu Balqis ini sampai kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman pun merancang juga, depa nak main ni, kita nak buat macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah satu benda yang nak ditunjuknya, ialah nak ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman memberikan tawaran kepada penduduk-penduduk dalam negeri dia. Penduduk dalam negeri Nabi Sulaiman ini bukan setakat manusia, bahkan jin dan binatang semua duduk bawah kekuasaan Nabi Sulaiman.
Bila Nabi Sulaiman bagi tawaran, siapa-siapa yang boleh alihkan istana Ratu Balqis yang berada di Yaman supaya letak di tempat kita ni di Palestin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ditawarkan begitu, jin Ifrit hak pertama mengaku, aku sanggup. Jin Ifrit, tuan-tuan. Jin Ifrit kata aku sanggup. Istana tuan-tuan kecil ke besar? Besar. Cuba tuan-tuan tengok istana kat Jalan Duta, besar tak? Besar. Istana ni mana ada kecil? Istana tak ada yang kecil. Kalau kecil orang tak panggil istana. Mewah, besar, gagah, kuat. Tu istana, tuan-tuan. Jeffrey kata, wahai Sulaiman, aku sanggup melaksanakan tugas ini sebelum Nabi Sulaiman duduk atas kerusi. Sebelum kamu turun daripada kerusi, istana tadi akan sampai di tempat di depan kamu. Lagu tu pantas ke tidak? Pantas lah. Duduk atas kerusi, turun sebelum sampai bawah, istana sampai. Ifrit, tuan-tuan. Ifrit kita nampak tak? Tak nampak. Jin kita nampak ke? Tak nampak. Jin Samsudin nampak? Jin kita tak nampak, tuan-tuan. Tapi mereka ada tak? Ada. Mereka ada. Jin ada. Jin ada. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak jin, tuan-tuan, jenuh, tuan-tuan, menjerit. Takut, tuan-tuan. Mereka muka bukan macam kita. Kalau handsome macam hak duduk depan ni, okey lah juga. Tapi kita pun tak nampak muka macam mana apa semua. Tak nampak. Kemudian bangun pula seorang hamba Allah, manusia. Hak tadi jin, ni manusia pula bangun. Bila manusia bangun, yang namanya Asif bin Barkhiyah, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada cerita ni. Ketika mana menafsirkan satu ayat daripada surah An-Naml, saya tak ingat ayat berapa, tuan-tuan rujuk sendirilah. Asif bin Barkhiyah ni, dia bangun, dia kata, wahai Sulaiman, aku boleh bawa. Dan kepantasan yang aku akan berikan, bawa benda tadi sekelip mata. Kamu kelip mata, sebelum kamu buka, benda tu sampai dah. Oleh mana lebih hebat? Hak duduk atas kursi turun bawah dengan kelip mata, tuan-tuan, mana hebat? Kelip mata hebat lagi. Tuan-tuan, benda tu berlaku sungguh. Benda tu berlaku sungguh. Asif bin Barkhiyah ni seorang yang banyak melakukan dosa kepada Allah sebelum tu. Dia ni orang yang banyak melakukan dosa. Tetapi dia bertaubat di atas dosa dia, tuan-tuan. Dia mengadu kepada Allah, wahai Tuhan, aku bertaubat, tetapi kamu tak terima taubat aku. Aku berdoa, kamu tak perkenankan doa aku. Banyaklah dia mengadu kepada Allah. Akhirnya Allah Taala terima taubat dia. Bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia nak ni, tuan-tuan, benda tu terjadi sungguh. Benda tu terjadi sungguh. Maknanya Ifrit kalah dengan manusia. Ifrit kalah dengan manusia yang berilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sehebat mana pun jin, tuan-tuan, tidak boleh menandingi ilmu yang ada kepada manusia. Sebab itu kita nak orang kata apa? Nak belajar dengan jin, jangan, tuan-tuan. Nak berguru dengan jin, berguru dengan manusia. Manusia lebih hebat daripada jin. Nak berguru dengan jin, tuan-tuan, boleh tangkap jin lah, boleh tangkap hantu lah, boleh teropong. Tuan-tuan, macam-macam, tuan-tuan. Boleh percaya. Kalau tak percaya sekali je, tuan-tuan, dia akan buat. Tapi ni jadi 2 kali. Mula-mula teropong, lepas tu buat mai tika, duduk 3 orang berkayak pula, tuan-tuan, atas tu. Kalau tak percaya sekali, tu ada kenyataan keluar, bomoh tak salah. Siapa dia? Menteri agama. Menteri agama, tuan-tuan, bukan orang biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalau nak berguru dari sudut perubatan ke apa ke, berguru dengan manusia. Jangan sekali-kali berguru dengan jin. Sehebat mana pun jin tidak boleh menandingi kehebatan yang ada kepada manusia. Ini bukti dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, benda tu terjadi sungguh. Istana yang berada di Yaman sampai ke Palestin dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata. Tiba-tiba, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Balqis sampai, Nabi Sulaiman pun cerdik juga. Dia kata, kamu kalau boleh, dia arahkan orang-orang dia supaya ubah suai sikit istana tu, bagi Ratu Balqis ni tak perasan. Bagi Ratu Balqis ni tak perasan. Diubah sedikit. Bila sampai Ratu Balqis, terkejut dia tengok ada istana dari situ, tetapi nak mengaku kata ni istana aku, malulah kepada Sulaiman. Sulaiman ni orang yang bawa risalah, kita tak beriman kepada dia, takkan kita nak percaya apa yang dia buat ni. Nak mengaku kata hak dia, tak berani.
tapi tengok-tengok macam dia. Lagu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibawalah Balqis ini masuk ke dalam istana. Panjanglah cerita tuan-tuan. Cuma nak ceritanya bahawa kekuatan yang ada kepada manusia, ilmu yang ada kepada manusia lebih hebat daripada apa yang ada kepada jin. Dan kalaulah satu-satu itu pelik kepada kita, benda tersebut tidak pelik kepada Allah. Satu-satu benda itu mustahil bagi kita dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma bagi kita orang yang berakal, ya Allah Ta'ala kurniakan akal, maka berimanlah dengan qada dan qadar Tuhan. Salah satu daripada rukun iman, rukun Islam ada 5, selesai. Rukun iman ada 6. Salah satunya ialah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah ketentuan Allah. Bila ianya ketentuan Allah, kita kena terima, baik ataupun buruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita beriman kepada qada dan qadar, fungsinya sangat-sangat menarik dalam diri kita yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita sekadar sebut aku percaya kepada qada dan qadar, dia tak memberi kesan. Tapi mesti ada fungsi dia. Fungsi dia yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tengok dalam buku Khamsuna wasiyah min wasaya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lin-nisa. Di antara fungsi keimanan kita kepada qada dan qadar, tuan-tuan, yang pertamanya dapat menghantarkan orang yang beriman kepada qada dan qadar itu satu keyakinan dalam hati dia. Bila kita betul-betul beriman kepada qada dan qadar, maka Allah Ta'ala akan hantar satu keyakinan dalam hati kita. Keyakinan terhadap apa? Terhadap kehidupan kita ni akan menjadi satu kehidupan yang tenang, yang selesa. Jadi tak gelabah, tuan-tuan. Bila kita yakin dengan qada dan qadar, kehidupan kita ni jadi tak gelabah, jadi tak huru-hara, jadi biasa, jadi tenang saja. Sebab apa jadi macam tu? Kerana dia tahu bahawa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Tidak ada alasan untuk meragukan dan menolak satu-satu benda tadi. Tuan-tuan, bila kita yakin sungguh, keyakinan itu ada dalam diri kita, maka kita akan jadi manusia yang cukup tenang, manusia yang selesa dengan hidup dia tak gelabah. Walaupun hilang kapal terbang, walaupun nak mai jerebu, walaupun nak mai kemarau yang panjang, dia tidak ada masalah. Sebab apa? Dia tahu bahawa satu-satu benda yang terjadi itu pasti Allah Subhanahu wa taala nak berikan peringatan kepada kita. Kalaulah satu-satu benda itu kita tak suka, macam panas kita tak suka, tuan-tuan. Betul tak? Kita panas kita tak suka. Sebab tu dalam surau ni ada aircon, tak cukup dengan aircon, ada kipas, tak cukup pasang aircon, pasang kipas. Sebab apa? Kita tak boleh kalau panas. Kita tak boleh kalau panas. Tanya orang isap okok pun dia tak suka panas. Walaupun ada di isap tu api. Ada di isap tu api. Tapi kalau tanya dia nak panas, tak mau. Mana ada rokok yang tak keluar api, tuan-tuan? Cerut mungkin lah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf lah kalau orang isap okok. Tapi alhamdulillah kalau orang main surau ni dia tak isap okok, tuan-tuan. Betul? Aku dah nak isap okok pun di luar. Sebab apa dia tak isap okok dalam surau, tuan-tuan? Sebab surau ni ada hidayah. Sebab surau masjid ni ada hidayah. Betul tak? Surau masjid ada hidayah, tuan-tuan. Sebab tu orang yang tak pakai tudung pun bila dia main surau dia pakai tudung. Orang yang isap okok bila dia duduk dalam surau dia tak isap okok, tuan-tuan. Kadang-kadang semayang, tuan-tuan, rokok duduk atas ni. Semayang rokok duduk poket atas, tuan-tuan. Sujud rokok jatuh, tuan-tuan. Agak-agak buat macam mana? Dia kait macam tu, tuan-tuan, biar masuk dalam kain dia. Malu dia. Kalau dia bangun daripada sujud, tuan-tuan, tengok rokok, Allah malu sak, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Kadang-kadang nak isap rokok, kalau rokok duduk atas ni, dia buat poket ketat. Nak bagi tak jatuh. Sebab apa? Kalau jatuh besar kemaluan pula dah. Malu yang besar. Malu, tuan-tuan, malu. Tapi tuan-tuan, kalau duduk di restoran, duduk di kedai makan, duduk di kedai makan, orang yang sama duduk pula dengan Tok Imam. Tok Imam duduk sebelah, tuan-tuan. Dia tak segan. Siap buat keluar rokok tak tepi lagi. Semawa kau Tok Imam lah tu. Man, rokok. Tapi kalau dalam surau, tuan-tuan, dia malu. Sebab apa? Surau ni ada hidayah.
Kedai makan tak ada hidayah tuan-tuan. Melainkan pelanggan, melainkan tukang ataupun tuan kedai ataupun pelayan tu nama hidayah. Baru ada hidayah. Tuan-tuan. Kalau disuruh tak berani buat. Di kedai makan dengan imam yang sama juga. Kadang-kadang semawa imam, rokok. Saya belanja. Lagu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tak tahan dengan panas, tak tahan kita. Tak tahan. Bau tak ada ayak, gelabah dah kita. Kan? Gelabah kita. Cari ayak, kena catu pula, Allahu Akbar. Shah Alam kena catu tak? Section 7 catu juga. Jalan Duta catu tak? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak apalah nak buat macam mana. Ketetapan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, fungsi iman kepada qada dan qadar tuan-tuan. Yang keduanya ialah tidak akan merasa duka yang berpanjangan. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, rasa sedih, rasa berduka ni dia tak jadi panjang tuan-tuan. Dia tak jadi panjang kerana kehilangan sesuatu. Sebab dia menyedari bahawa sesuatu yang hilang itu belum ditentukan menjadi miliknya, dan jika sesuatu itu telah ditentukan menjadi miliknya, pasti tidak akan terlepas daripada dia. Kalaulah satu-satu benda itu jadi milik kita, memang milik kita, ketentuan Allah milik kita, dia tak akan pergi mana. 15 hari berlalu, dia akan balik semula tuan-tuan. Dia akan balik semula. Dia akan balik semula. Kalaulah benda tadi bukan hak kita, ahli keluarga kita ada sama dalam kapal tu, Allah Ta'ala kata setakat tu je hak kamu, selebihnya kami akan ambil. Maka tuan-tuan, hantar pilah kelengkapan yang hebat terang mana pun, hantar pilah kapal paling canggih pun, satelit paling canggih pun, ianya tidak akan kembali. Yakin yang tu. Bila yakin yang tu, barulah kita tak jadi kalut, barulah kita tak jadi sedih yang berpanjangan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, fungsi yakin dengan qada dan qadar juga dapat mengawal, dapat menjadi pengawal dan pengendali supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang kamu miliki berupa harta benda, anak maupun kedudukan, kerana kamu menyadari bahawa semua itu adalah kurnia daripada Allah dan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah kita yakin sungguh, beriman sungguh ni yang keenam daripada rukun iman ni tuan-tuan, kita yakin sungguh, maka tuan-tuan segala yang ada kepada kita, kita jadi tak kisah sangatlah. Benda tu, keyakinan itu boleh mengawal diri kita, boleh mengendalikan diri kita supaya kita ni tak terlalu sayang kepada benda yang ada kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sayangkan kereta kita sebagai contoh, sayang kereta, saya sayang kereta tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan, saya sayang kereta, pantang calak sikit pergi kedai tu. Ini jenis cepat sakit mata tengok benda lagu tu tuan-tuan. Sungguh kita sayang. Tapi bila benda tadi, keyakinan itu mengawal diri kita tuan-tuan, kita jadi tak kisah sangat. Kita jadi tak kisah sangat. Pak calak sikit. Cala ni tuan-tuan, luar ke dalam? Biasa kalau cala ni luar ke dalam? Luar, mana ada dalam? Betul tak? Kalau kita tak kisah, tak apalah duduk luar, aku kan tengok sangat, aku duduk dalam. Betul tak? Tengok sport rim, rasa macam nak tukar sport rim. Kita bawa, kita kan nampak sport rim kita. Kan ada orang bawa kita duduk tengok tu. Tak ada tuan. Kita duduk dalam. Betul tak? Lawa tak lawa, orang lain tengok. Kita kalaulah benda tadi, keyakinan tadi tidak ada dalam diri kita, dia tak kawal kita tuan-tuan, maka kita akan jadi sayang yang berlebih. Sebab tu benda ni mengajar kita supaya kamu jangan terlalu gembira sangat dengan apa yang ada kepada kamu. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ikut kemahuan kita tuan-tuan, kita tak naklah benda tu hilang. Kita tak naklah anak adik-beradik kita hilang, kita tak naklah mangsa-mangsa ni mati, betul tak? Kalau ikut kehendak kita, pilah tanya siapa pun, dia akan jawab macam tu, tak nak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, bila ada keyakinan itu, keimanan kepada qada dan qadar itu dalam diri kita, ianya akan mendorong kita untuk mengamalkan
yang baik yang telah diperintahkan dan meninggalkan yang buruk yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu menjadi tenang kerana menyadari bahawa sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah itu yang akan terjadi, yang tidak ditentukan Allah maka dia tidak akan terjadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita yakin sungguh dengan qada dan qadar ni, kita tak berani nak buat benda yang Allah Taala larang. Tak berani kita. Ini tuan-tuan, dalam keadaan duk jadi macam ni pun kita berani lagi tuan-tuan. Mula-mula kerahkan semua pakat semayang hajat belakang. Semayang hajat, baca Yasin, munajat, semua masjid diarahkan supaya buat solat hajat, berdoa supaya jumpa MH370 ni. Betul tak? Saya pun buat, tuan-tuan pun buat, yakinlah kita buat belakang. Tapi tuan-tuan, di celah-celah kita gairah duk buat tu, mai pula benda-benda khurafat yang kita semua sedia maklum, tak payah duk cerita dah. Tak cukup dengan tu, ingat kot terhenti setakat tu je. Mai pula kali yang kedua, lagi pelik, mengalahkan P. Ramlee tuan-tuan. P. Ramlee bawa tikar je tuan-tuan, tak ada dayung, tak ada buah nyok, tak ada raga, tapi P. Ramlee terbang sungguh. Tapi filem lah, drama, filem. Hak yang kita tengok hari ni realiti tuan-tuan, realiti. Macam mana Tuhan nak makbulkan doa? Ingat kot terhenti setakat tu je. Mai pula lepas tu konsert di Bukit Jalil. Bukit Jalil Malaysia, bukan Indonesia, di Malaysia. Hak yang terjadi benda-benda ni pun Malaysia juga. Perdana Menteri pun yang sama juga tuan-tuan. Benda-benda mungkar, kita berani buat benda yang Allah Taala larang. Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak makbulkan doa kita? Ingat tuan-tuan, bila Nabi Adam AS dalam syurga, Allah Ta'ala kata, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampiri pokok ni. Hampir pun tak boleh tuan-tuan, apatah lagi kalau makan. Makna tuan-tuan, benda yang Allah Ta'ala larang ni, hampir pun kamu jangan. Ini bukan hampir tuan-tuan, buat terus. Dikhayalkan dengan dadah, kemudian dikhayalkan dengan arak, pergaulan bebas, pakai tuan-tuan seksi. Mana ada pakai jubah pergi situ? Tak ada pakai jubah pergi situ. Mereka pakai jubah ni sembahyang hajat. Sembahyang hajat, baca Yasin pakai jubah. Kemudian program selawat pakai jubah kat tuan-tuan. Walaupun tak pernah pakai jubah. Betul? Tak pernah pakai songkok putih, kopiah putih. Pakai kopiah putih tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bercampur habis antara benda baik dan benda yang mungkar. Bercampur tuan-tuan. Hari ni rasmi joget orang perempuan, puteri tuan-tuan, joget. Habis pakat joget tuan-tuan. Esok tu ya Hanana, ya Hanana, lagu tu pula boleh bercampur orang yang sama. Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak makbulkan doa? Kita mengharapkan Allah dalam masa yang sama kita buat benda yang Allah Ta'ala larang. Kita mengharapkan pak kita ni beli kereta kat kita, dalam masa yang sama kita tak nak ikut cakap pak kita, ada nak dapat kereta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirnya di antara fungsi keimanan kita kepada qada dan qadar ini ialah, jika kamu menyedari bahawa apapun bentuk musibah yang menimpa kamu itu lantaran beberapa sebab, maka untuk langkah selanjutnya sudah seharusnya kamu selalu berusaha untuk menjauhkan diri daripada melakukan sebab-sebab tersebut. Di antara sebab Allah Ta'ala turunkan bala apa dia? Tangan kita melakukan dosa kepada Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali menurunkan satu bala bencana kepada kamu, melainkan sebelum itu Allah Ta'ala utuskan orang yang memberikan peringatan. Kalau dulu Nabi memberikan peringatan kepada umat, hari ini orang yang memberikan peringatan tetap ada tuan-tuan. Selepas Allah Ta'ala hantar orang yang memberikan peringatan kepada satu-satu penduduk, satu-satu negeri itu, penduduk itu tak terima peringatan yang diberitahu kepada mereka, maka waktu itulah Allah Ta'ala akan turunkan musibah ataupun bala disebabkan kezaliman yang kita buat. Kezalimannya apa? Kezaliman kamu tak ikut apa yang Allah Ta'ala ingatkan. Kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Bala ataupun bencana yang kita sendiri tak suka benda tadi, maka jauhkan asbab ataupun musabab itu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita jauhkan, barulah Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Kita kadang-kadang mengharapkan redha Allah. Kita berdoa, ya Allah, kurniakan redha. Kurniakanlah redha-Mu kepada kami, ya Allah. Kita nak mengharapkan amalan yang kita buat, tuan-tuan, takut-takut kita tak dapat syurga Allah. Betul tak? Kita mengharapkan kasih sayang Allah, kita mengharapkan redha daripada Allah. Dalam masa yang sama, kita redha ke tidak dengan Allah? Kita mengharapkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Persoalannya, kita redha ke tidak dengan Allah? Kalau kita redha kepada Allah, kamu kena redha, kamu jadi hamba. Allah Ta'ala itu Tuhan, Allah Ta'ala itu Tuan. Bila kita redha macam tu, barulah terdetik dalam diri kita gairah nak buat benda yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Malaysia. Hari ini tuan-tuan, kita dikejutkan lagi dengan 529 orang pimpinan Ikhwan Muslimin akan berdepan dengan hukuman gantung sampai mati. Di antaranya adalah Dr. Badi', Syekh Dr. Badi', merupakan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan, dunia sungguh-sungguh tidak adil kepada kita, tuan-tuan. Dan itulah sunnatullah orang yang berjuang. Itulah sunnatullah orang yang berjuang. Kita pelik tak benda ni? Tak pelik, cuma rasa marah. Cuma rasa marah dengan ketidakadilan itu. Pelik sekali-kali tidak pelik. Kalau orang yang tidak berada dalam harakatul Islamiyah, mungkin dia akan pelik. Tapi kita berada dalam jemaah Islam ini, kita tak akan pelik benda tadi berlaku. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perancangan jahat untuk menggagalkan jemaah Islam ini ialah yang pertamanya pernah berlaku kepada Nabi, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk. Mereka nak matikan perjuangan Islam ni, yang pertamanya yusbituk, suruh duduk diam ataupun penjarakan orang yang berjuang ni. Itu pertama. Yang keduanya au yaqtuluk, ataupun bunuh mereka. Ataupun yukhrijuk, keluarkan mereka daripada negeri mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, tapi perancangan Allah lagi hebat. Kalaulah dengan bunuh pimpinan-pimpinan ikhwan ini, kan, jemaah Islam di sana akan luntur, salah. Kerana pimpinan ikhwan daripada dulu tak terlepas daripada hukuman-hukuman seperti mana yang kita tengok pada hari ini. Cuma peliknya hari ini, tuan-tuan, agak ramai. Tu pun ada lagi yang menanti-nanti menerima hukuman. Tak pelik, tuan-tuan, Hassan al-Banna ditembak di hospital, dibiarkan mati. Bawa balik dengan kereta polis ke rumah, tidak dibenarkan siapa pun hadir, melainkan bapa dia sendiri yang bawa jenazah tadi. Syed Qutb di penjara, dihukum gantung. Tuan-tuan, tak pelik ah? Tak pelik. Orang yang memperjuangkan kebenaran pasti akan menerima sunnatullah ini. Kalau tak terima benda ni, tu pelik. Betul ke tidak dalam jemaah Islam ni? Lagu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru balik daripada Kedah, tuan-tuan. Saya balik kampung. Kebetulan saya pergi ziarah rumah Al-Fadhil Ustaz Mak Lutfi. Kalau tuan-tuan kenal dia, mungkin dia pun pernah datang kuliah sini. Dia sekarang ni sedang berjihad di Syria, tuan-tuan. Saya sembang dengan ahli keluarga. Cukup hebat keluarga orang-orang jenis ni, tuan-tuan. Saya sembang dengan abang dia, saya sembang dengan bini dia, dengan anak dia. Cukup hebat mereka ni. Kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa macam mana lah nasib mereka ni. Kita duk fikir teruk, mereka fikir senang. Kita kadang-kadang fikir, pasal apalah Ustaz Mat ni duk upload gambar masuk dalam Facebook. Kita duk fikir balik ni confirm tak selamat. Kita duk fikir dia balik tak selamat, dia fikir tak nak balik. Isteri dia sendiri sebut, tuan-tuan, saya kata doakan suami dia ni syahid. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan, balik lambat sikit bini telefon dah. Kita balik lambat sikit bini telefon. Ini bini dia tak ada apa, relax. Anak dia boleh duk senyum, main duk sembang. Kita buat pergi sumbangan, tuan-tuan, adalah sumbangan 2-3 orang pakat bagi asatizah kita. Dan saya pun ada umum dalam grup, antaranya grup Dr. Syihabuddin apa semua tu. Mungkin ada yang tengok gambar saya di rumah dia dengan abang dia, tuan-tuan. Allah Akbar. Depa jadi macam tak ada apa. Yang kita ni bising lah, ya Allah, macam manalah depa ni. Kita ingat tak waktu Asisi serang Medan Raba'ah, tuan-tuan. Kita sini punya kalut, tuan-tuan. Betul tak? Depa orang yang nak mati syahid ni, depa seronok, tuan-tuan. Depa memberikan dada-dada mereka. Tak
Tak sakit ke? Sakit tak sakit hanya mereka saja yang tahu. Dan saya pernah tanya arwah ayah saya sendiri. Waktu kejadian memali, arwah ayah saya ni kena 14 biji peluru. Itu yang dikeluarkan oleh doktor. Dikeluarkan daripada badan dia 14 biji. Mungkin tuan-tuan dah baca kisah ni. Tangan dia patah, dada dia tembus. Tapi alhamdulillah tak mati. Di antara orang paling banyak kena peluru. Tapi dia tak mati. Ustaz Ibrahim Libya lebih kurang 2 ataupun 3 biji peluru mati. Arwah ayah ni tak mati. Dan tak pengsan. Dan dia boleh tengok daripada awal sampai akhir kejadian tersebut. Peristiwa Mali tahun 1985. Dia cerita dia tak sakit. Waktu doktor dok keluarkan peluru daripada badan tu tuan-tuan, tanpa bius. Dia tak pakcik, tak sakit kan. Ayah saya kata rasa sedap, gatal-gatal macam tu. Ayah pun ni kelolo juga. Tahu kelolo? Jenis suka buat lawak juga. Dia tak sakit, rasa macam gatal-gatal macam tu. Depa pun pelik. Dah lah kena tembak banyak peluru, duduk atas katil pula, diikat dengan rantai, macam beruk tuan-tuan. Betul. Saya waktu tu baru umur 2 tahun. Arwah mak pula dah, mak tak mati lagi. Mak bawa pi nak tengok ayah. Ni mak cerita lah. Saya ni tak berani nak pergi ke ayah ni. Tak berani sebab apa? Tengok rantai apa semua dengan darah apa semua. Tuan-tuan dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Mulut ni sentiasa duk sebut nak mati syahid. Nak mati syahid. Tapi dia tak mati, nak buat macam mana? Allah Ta'ala tak izinkan. Tahun 2001 baru dia meninggal. Waktu tengah duk kuliah macam ni di negeri Perlis. Tengah duk kuliah macam ni, tersembam atas meja, mati. Tuan-tuan dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Orang yang nak mati syahid ni, dia tak takut dengan benda tu. Dia tak takut. Kita ni duk fikir teruk. Depa kau boleh nak benda tu. Sebab apa? Mereka memikirkan kehidupan selepas daripada mati. Kita hari ni duk jadi takut sangat sebab kita duk fikir kehidupan lah ni. Kehidupan lah ni tuan-tuan. Mereka nak mati ni, mereka fikir kehidupan lepas mati. Sebab lepas mati ni kehidupan dia selama-lamanya. Kehidupan lah ni tuan-tuan tak lama. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin lama pun 90 tahun macam tu. Tapi kehidupan lepas mati selama-lamanya. Lalu mereka fikir tentang kehidupan lepas mati. Sebab tu mereka tak takut. Anak bini reda suami pergi. Abang dia Ustaz Zainon merelakan adik dia pergi. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita pun terkejut. Kita pun bagilah sedikit sebahagian. Depa pun saya minta nombor akaun kat Ustaz Mat, sampai hari ni tak bagi. Last kali minta nombor telefon Ustaz Zainon, telefon kata nak pergi bagi sumbangan kat isteri dia. Nak bagi Ustaz Mat, tobat dia tak bagi sampai hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita yakin macam tu, maka kita akan seronok dengan apa yang sedang menimpa mereka. Bukan kita seronok mereka nak dizalimi, tidak. Mereka nak bertemu dengan Allah dalam keadaan mati syahid. Mati yang paling mulia tuan-tuan, mati syahid. Mati yang paling mulia mati syahid. Tak ada dah mati yang paling mulia selain daripada mati syahid. Tuan-tuan dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pun begitu tuan-tuan, memang susahlah kita nak pergi sampai ke tahap macam tu, agak susah. Cuma tuan-tuan, kita boleh berjuang di tempat kita. Berjuang meninggikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dibuat oleh Nabi SAW, berjuang bagi meninggikan syariat Allah. Selagi mana syariat Allah tak tertegak tuan-tuan, selagi itulah kamu tidak mendapat kemuliaan daripada Allah. Bila syariat Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan, maka waktu tu kamu akan mendapat kemuliaan. Islam itu dinampakkan hebat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan satu kebaikan kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Ustaz Mat Lutfi ni dia bukan sekadar pergi ke sana, bukan sekadar meninggalkan isteri, tapi dia juga meninggalkan sekolah tuan-tuan. Saya ni jarang sikit nak buat pengumuman ni, nak kutip dana saya cukup-cukup tak berkenan. Tapi abang dia minta juga. Abang dia minta supaya ustaz, hari ni ustaz buat mai sumbangan kepada isteri dia, kami terimalah. Kalau boleh, Ustaz Mat ni salah seorang daripada orang yang mencari dana untuk sekolah tu. Sekolah Al-Hidayah, Pondok Al-Hidayah, Tembak, Kuala Ketir ni kan. Tuan-tuan nak pergi, kalau nak pergi 5 hari bulan, 4 hari bulan ada program di sana, tuan-tuan boleh pergi ziarah. Sekolah ni di antara orang yang mencari dana adalah Ustaz Mat. Hari ni Ustaz Mat tak ada, dia pun jadi orang kata apa, patah kaki lah. Adik dia Ustaz Maliki meninggal waktu Ustaz Mat di sana. Minggu lepas adik dia meninggal, Ustaz Mat di sana. Ni semuanya orang yang kuat sekolah ni.
meninggal. Adik dia meninggal, Ustaz Mat pula di sana yang bercita-cita nak mati, tuan-tuan tak nak balik. Saya tanya bini dia, Ustaz Mat ada beritahu tak nak balik? Tak ada. Dia kata dia takkan balik. Lagu tu. Bini dah sedih ke tidak? Tak sedih, tuan-tuan. Allah, pelik betul. Kita ni nak, kita pi tu nak dengar cerita, mungkin confirm lah ni, mesti aku teriak macam ni. Ni tisu ni duduk sedia dah kat sini ni. Tuan-tuan, pipi tak jadi nak sedih. Sebab apa? Bini dia tak sedih. Anak dia tak sedih. Bini dia sendiri keluar, anak dia sendiri keluar, terima semangat hak saya bagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ingat kot, kita pun nak jadi sedih juga. Sedialah sapu tangan dengan tisu kat dalam poket ni. Sekali lagi kalau keluar air mata, kena sapu lah. Depa tak sedih, takkan kita nak lebih-lebih? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni saya nak buat pengumuman sikit. Kalau tuan-tuan nak bagi semangat untuk sekolah Ustaz Mat, kan, saya bukalah untuk tuan-tuan sama-sama. Lepas ni pakai tak buat dah, tuan-tuan. Inilah sebab permintaan. Lagu tu. Saya pun berbalik pun sampai petang tadi, kan, semalam pergi ziarah di Kuala Ketir dan sebagainya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.